Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatus sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan musliman, para sahabat dan sahabiah, rakan-rakan yang sama-sama menyertai kuliah pada petang ini, insya-Allah biiznillah kita akan bertemu pada setiap minggu hari Ahad jam 3 petang bagi kita membicarakan kitab Ar-Rafiqul Makhtum, iaitulah yang berkait dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan untuk permulaan tajuk pada petang ini, saya membacakan berhubung dengan keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum kenabian. Artinya tajuk ini kita akan bicarakan berhubung dengan kelahiran Nabi sehinggalah membawa kepada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun sehinggalah menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan di Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di perkampungan Bani Hashim di Mekah pada pagi hari Isnin 9 Rabiul Awal tahun pertama pada tahun Gajah, dan 40 tahun setelah berlalunya pemerintahan Kisra Anus Syarwan. Iaitulah tempoh kelahiran Nabi pada masa itu. Ianya bersamaan dengan 20 ataupun 22 April 571 Masihi. Berdasarkan analisis yang dibuat oleh seorang alim yang besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri, dan seorang lagi penganalisis ahli falak, iaitulah Mahmud Basha. Ibnu Sa'ad
meriwayatkan bahawa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, setelah aku melahirkannya, keluar dari farajku cahaya yang menerangi untuknya istana-istana di Syam. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang hampir sama maksudnya dari Al-Irbad bin Sariyah. Dia di mana ada banyak hadis-hadis lain menceritakan keajaiban-keajaiban sebagai tanda bahawa yang lahir ini anak yang bakal akan ditabalkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Diriwayatkan bahawa perkara-perkara luar biasa sebagai tanda perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di antaranya disebut 14 lengkongan gerbang istana Kisra telah gugur. Dia bila kita buat rumah, ada bahagian anjung tu. Dia di istana Kisra tu ada banyak anjung. Ada lebih kurang 14 daripadanya telah runtuh. Dan istana Kisra ni besar. Berada di wilayah Nahrawan. Dipimpin oleh Khalid Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ramai lagi. Mereka mati syahid. Antara lagi Musanna. Berperang. Pergi berlawan dengan tentera Parsi yang menggunakan gajah. Akhirnya mereka dapat tawan besar istana tu. Jadi kalau 14 anjung tu patah, runtuh ke bawah, pada masa Rasulullah dilahirkan, itu sebagai satu hint. Dia satu tanda daripada Allah. Isyarat mengingatkan Kisra. Orang yang akan meruntuhkan kerajaanmu telah dilahirkan. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi terpadam. Dia di mana di banyak penjuru dunia terdapat manusia yang menyembah api. Menganut agama Majusi. Tiba-tiba pada hari yang berkenaan, api sembahan mereka padam. Dan gereja-gereja di sekitar Bahirah, Sa'wah telah runtuh setelah ia mendap ke bumi. Dia ada gereja yang terbenam ke dalam tanah. Berita ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dia Imam Baihaqi meriwayatkan kisah ini. Cumanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia tidak menerima pernyataan ini. Dia bukan dia menolak hadis, tapi dia memberikan hujah dan pandangan yang panjang lebar. Akhirnya dia membuat kesimpulan sukar untuk menerima terjadinya hal-hal ini pada hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dari segi sirah atau sejarah itu kadang-kadang ada khilafiyah. Dia berbagai-bagai pendapat dan perbezaan pandangan. Tapi kalau dalam perkara akidah, itu tidak boleh berbeza pandangan. Dia kerana akidah itu satu. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ibunya menghantar berita kepada Abdul Muttalib, menyampaikan berita gembira itu. Lalu datanglah Abdul Muttalib dengan penuh girang dan masuk ke Kaabah serta berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik saja Siti Aminah melahirkan, kegembiraan yang luar biasa menyelubungi ahli keluarga ini. Kerana kelahiran ini adalah kelahiran yang penuh dengan keberkatan, yang tidak ada tolok bandingnya. Yang lahir ini adalah Habibullah. Yang lahir itu adalah Nabiullah. Yang lahir itu adalah Rasulullah. Ini bukan sebarangan. Dia maka mereka gembira seronok. Yang kedua, menurut setengah ulama,
Harus kita fahami bahawa menjadi semacam suatu peraturan dan perundangan. Apabila kalau dilahirkan itu, di zaman itu, anak yang dilahirkan itu anak perempuan, maka hukumnya wajib ditanam hidup-hidup di dalam bumi. Ini semacam menjadi undang-undang dan peraturan di kalangan masyarakat jahiliyah pada masa itu. Puncanya mereka tanam anak perempuan hidup-hidup ni, menurut setengah riwayat ulama, kerana mereka beranggapan asalnya anak perempuan yang dilahirkan ini adalah anak malaikat yang bermain di langit. Lalu oleh kerana dia seronok sangat main di langit ni, menyebabkanlah sampai pergi ke suatu tahap, dia tergelincir jatuh daripada langit, lepas ke bawah ni ke bumi. Maka bila jatuh daripada langit tu, dia masuk ke dalam perut ibu, menyebabkan ibu tu mengandung. Ini adalah merupakan faham jahiliyah yang sesat. Maka atas sifat rasa baik mereka kepada malaikat, anak perempuan yang lahir itu anak malaikat, maka pulangkan balik kepada keluarga dia. Cara nak hantar naik ke langit tu tinggi, nak tangga macam mana? Mereka ambil keputusan tanam hidup-hidup. Bila ditanam nanti dia naik ke langit. Ini adalah fahaman karut. Dia akidah yang sesat pada masa itu. Yang kedua, menurut catatan sejarahnya, Mekah itu dilengkari, diikat dengan sistem riba yang amat dahsyat. Sehingga taukir-taukir riba yang memberikan wang-wang pinjaman kepada orang-orang Mekah yang berniaga. Tak cukup modal pinjam dengan ceti. Tak cukup pinjam. Akhirnya dah bertahun-tahun bayar, bunga je baru. Pokok tu tak anjak lagi. Makanya mereka dah tak larat, dibuat perjanjian. Sekiranya kamu dapat anak perempuan, maka pelihara dulu. Nanti bila anak ni dah berusia 10 ke 12 tahun, hendaklah serahkan kepada saya, yakni kepada ceti tadi, maka dikira hapuslah akan segala hutang piutang kamu. Oleh kerana orang-orang Arab ini, mereka memiliki maruah yang luar biasa. Mereka ada maruah. Lalu mereka ambil keputusan, daripada hilang maruah serah anak dia kepada ceti tak entu arah ni, maka lebih baik mati je senang. Tahan maruah tu. Maka inilah mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Tahu-tahu Siti Aminah mengandung. Tentulah berasa cemas di kalangan keluarga. Bagaimana kiranya kalau Siti Aminah melahirkan anak perempuan? Sudah tentu terpaksa ditanam hidup-hidup. Tiba-tiba yang lahir anak lelaki. Sudahlah anak lelaki. Dengan cantiknya, lawanya, nurnya, cahaya macam-macam. Maka gembiralah tok dia Abdul Muttalib. Kalau kita baca dalam kitab-kitab lama, saat keluar tu Nabi disambar terus oleh malaikat. Bawa naik ke langit apa semua. Sebab itu seluruh makhluk di langit dan di bumi mengenali akan Nabi SAW. Malamnya Siti Aminah nak lahir tu, dikatakan binatang-binatang semua boleh bercakap. Mereka bercakap dengan bahasa Arab. Pohon buah-buahan tiba-tiba meletup-letup, meledak, mengeluarkan buah-buahan yang banyak malam tu. Hujan turun membasahi bumi sebagai tanda datangnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila tengok anak lelaki, lepas malaikat buat pelari itu baru turunkan balik. Menurut dalam kitab-kitab lama, kitab kuning tu, tuan-tuan guru di pondok rajin baca. Disebutkan, diletakkan anak tu dan Siti Aminah tutup dengan talam tembaga. Tu penutup dia. Dia hadang dengan talam. Tapi merecik naik cahaya juga. Tu jasad Nabi SAW. Makanya, bersyukurlah Aminah bagi tahu pembantu dia, beritahu ketua wan dia Abdul Muttalib. Itu datuk dia. Abu Talib, pakcik dia. Tu je beza, kan? Jadi bagi tahu kepada Abdul Muttalib, kata,
boleh cucu lelaki. Maka sukalah Abdul Muttalib didekatnya Nabi dan dibawanya tawaf di keliling Kaabah. Kita harus sedar bahawasanya tawaf ni adalah merupakan amalan yang dibuat sejak zaman Nabi Ibrahim. Walaupun sampai zaman jahiliyah, ketika itu Kaabah itu penuh dengan berhala. Tapi tawaf yang dilakukan oleh Abdul Muttalib ini bukan atas sifat penyembahan kepada berhala, tapi merasakan syukur kepada Allah Tuhan yang memiliki Kaabah itu. Maka didoakannya Rasulullah dan dizahirkan rasa syukurnya. Bahkan dilekatkan jasad Nabi ke dinding Kaabah menurut riwayat. Dia memilih untuk cucunya itu nama Muhammad. Nama ini tidak pernah dikenali di kalangan orang-orang Arab ketika itu. Dia dibubuh nama Muhammad. Dan saya sering menyebutkan bahawasanya, kalau kita mengaji bahasa Arab, kita menyebut kalimah hamdan. Hamdan makna puji. Kalau tambah alif dengan lam, jadi alhamdu, makna jamak semua puji. Maka di ujung tu diletaklah kalimah lillah. Maka jadilah alhamdulillah. Makna semua puji hanya bagi Allah. Baik di langit, di bumi, di mana-mana antara langit bumi. Makhluk manusia, jin, haiwan, belangkah, apa benda pun. Mereka memuji-muji akan Allah. Fatiras samawati wal ard. Itu kalimah alif lam tu jamak semua. Maka hamdan makna puji. Muhammadun maknanya orang yang terpuji. Dan ini merupakan perkara yang luar biasa atas sifat gambaran-gambaran mukjizat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut sebahagian ulama pula bahawasanya Allah lah yang campur tangan menamakan nama Muhammad ni kepada Nabi melalui lidah tok wan dia Abdul Muttalib. Di mana nama Muhammad ini akan memerangkap musuh berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi Rasul dan berdakwah. Lalu orang-orang kafir Quraisy menentang. Mereka menyatakan, kamu ni wahai Muhammad, kamu ni gila. Kamu ni wahai Muhammad, seorang tukang sihir, ahli syair, penipu, pendusta, macam-macam. Itu nanti tajuk-tajuk ke depan kita akan lihat. Lalu Nabi SAW menjawab, kamu memanggil aku gila. Kamu menganggap aku tukang sihir, penipu, pembohong. Tapi kamu terus memanggilku Muhammad. Sedangkan Muhammad makna orang yang terpuji. Panggil aku orang yang terpuji. Lepas tu kata aku gila lah, apalah. Kalau kitanya, kok mana kamu ni? Aku gila ke kamu yang gila? Jadi nama Muhammad itu pun, menurut ulama adalah Allah yang menamakannya melalui lidah Abdul Muttalib, tok wan dia. Menjadi satu trap untuk menyelamatkan kerja dakwah di hari-hari yang akan datang. Dan pagi hari Abdul Muttalib bubuh nama Muhammad tu, dia pun tak tahu ke depan apa akan berlaku. Ini semua di dalam peraturan dan perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikhatankannya pada hari ke-7 sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya, bahkan di sana ada riwayat menyatakan ketika lahirnya Nabi SAW telah pun siap berkhatan. Orang yang pertama menyusukan baginda SAW selepas ibunya ialah Suwaibah, hamba Abu Lahab, dengan susu bayinya yang bernama Masruah. Dia Suwaibah ni menjadi ibu susuan yang pertama di dalam rumah. Adapun di luar rumah,
ibu susuan yang pertama antara pengasuh itu ialah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Sebelum itu juga dia telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib dan selepasnya dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia jadi ni nama-nama rakan satu susuan, rakan satu ibu susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Hamzah radhiyallahu an. Hamzah ini adalah bapa saudara Nabi. Abu Jahal bapa saudaranya juga. Abu Lahab bapa saudara juga. Bahkan ada yang menyebut Abu Sufyan juga ada iras gambaran bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rangkaian berputar ya kekeluargaan Nabi itu dari kalangan orang-orang yang hebat. Makanya lah bila Hamzah radhiyallahu an mati syahid dibunuh dalam peperangan Uhud. Nanti sampai tajuk saya hurai detail nanti. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa sedih sangat. Sehingga apabila Wahsy masuk Islam, dia kalau Wahsy ada belah kanan, Nabi nampak tu Nabi paling muka belah kiri. Kalau Wahsy belah kiri tertengok, Nabi paling ke kanan. Bukan Nabi benci. Nabi tak boleh jadi fobia, teringat. Recall balik akan kenangan-kenangannya bersama dengan Saidina Hamzah. Dah Hamzah tu kira orang tua dia, tempat dia mengadu bertahan dengan dakwah. Tiba-tiba sampai koyak rabak dada dalam perang Uhud. Dia Nabi sedih sangat. Sebab satu ibu susuan. Ini. Kita akan tengok nanti. Menurut adat di sisi masyarakat Arab setempat, mereka akan mencari perempuan-perempuan yang menyusui anak-anak mereka. Dengan tujuan menghindarkan anak tersebut dari dijangkiti penyakit-penyakit masyarakat setempat. Dengan itu ia dapat menguatkan fizikal anak-anak tersebut serta mengukuhkan urat sarafnya. Di samping itu ia juga bertujuan memahirkan anak tersebut dengan bahasa Arab jati semasa masih kecil lagi. Lantaran itu, Abdul Muttalib telah mencari perempuan-perempuan yang dapat menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah meminta seorang perempuan Bani Asad untuk menyusukan baginda, yaitu Halimah binti Abu Du'aib, isteri Al-Haris bin Abdul Uzza, yang dikenali dengan gelaran Abu Kabsyah, dari kabilah yang sama. Dia jadinya Halimah binti Abu Du'aib ini, itulah dia Halimatun Sa'adiyah. Itu ibu susuan yang pertama di luar rumah. Pengasuh pertama Ummu Aiman. Ibu susuan pertama dalam rumah Suwaibah. Siapa dia Suwaibah? Hamba kepada Abu Lahab. Pembantu dia suruh susukan. Adapun Halimatun Sa'adiyah, ini daripada kalangan Bani Sa'ad. Dia datang jauh dari perkampungan Bani Sa'ad. Dan bagaimana banyak keajaiban yang berlaku yang nanti kita akan ceritakan. Ya, sehingga Nabi akhirnya bila dah tua, dalam peperangan Hunain, bila ditawan tawanan perang, tiba-tiba terjumpa di antara yang ditawan, ialah Halimatun Sa'adiyah, yang sudah tua pada masa itu. Lalu Nabi mendekapnya dan Nabi menangis. Nabi suruh bawakan air, bawa makanan bagi dia. Dia ni jangan dia apa-apakan. Dia ni ibu susuan aku. Dia Nabi tengok masa itu, dia datang, Halimah ni. Dia kata, wahai Rasulullah, tak ingat ke saya, wahai Muhammad. Ya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tak tengok saya ni. Nabi kata, man, siapa kamu? Lalu dia tarik, dia baju dia belah kanan tu, dia tarik turun ke bahu. Dan ternampak dekat bahu dia, warna hitam lebam, bekas gigitan
Masa tu Rasulullah menangis. Rasulullah teringat. Dia pernah dukung Rasulullah. Benar Rasulullah gigit bahu dia. Tu punya kuat gigi Rasulullah, rahang dia. Lebam tu sampai ke tua. Ni wahai Muhammad. Tak ingat. Menangis Nabi. Itu nanti kita lihat dalam peperangan Siffin. Peperangan Hunain. Dia dalam tajuknya yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai adik-beradik susuan. Di sana iaitulah Abdullah bin Al-Haris, Anisah binti Al-Haris, Huzafah atau Judamah binti Al-Haris, iaitulah Asy-Syaima, gelaran yang lebih dikenali dari nama asalnya. Halimah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, dan itu dikatakan bapa saudaranya sendiri. Dia jadi ada yang ramai beribu susuan. Dan dalam kitab-kitab kuning, kitab lama dia sebut, ibu susuan Nabi ini ada sampai 10 orang. Ada yang menyatakan 8 orang. Selain daripada Halimatun Sa'adiyah. Ada dikisahkan. Ya. Jadi disebut bahawasanya 8 atau 10 orang yang menyusukan Rasulullah tu, itu menyebabkan jasad Rasulullah tu haibat. Dia jasad Nabi itu jadi kuat. Karena minum susu ni dia ada kesan dia dalam hidup. Zaman dulu ada kisah. Dia ada kisah seorang raja. Dia di mana buat pertandingan lumba kerbau pada masa itu. Bismillah. Jadi buatlah pertandingan. Berlumba lah. Tentulah raja mempunyai, maaf saya, lumba, bukan lumba kerbau. Lumba kuda. Lumba kuda masa tu. Jadi raja masuk tanding juga, rakyat ramailah. 20-30 ekor kuda berlumba. Jadinya, tentulah raja memiliki kuda yang paling laju. Raja ni. Dia, cara lawan dia, pecut kuda sampai ujung, patah balik, sampai tempat mula, itu yang menang. Maknanya 2 kali patah balik macam tu. Berambatlah. Kuda raja paling depan, ditunggang oleh orang lain lah. Pembantu dia. Tiba-tiba sampai ke ujung tu, kuda tu berhenti diam. Kuda lain sampai terus U-turn, patah balik. Kuda raja ni berdiri aja. Rupanya depan tu, ada lopak air. Ada lopak air, lalu kuda ni lompat masuk, berendam, berkubang dalam lopak air ni. Lalu kalah kuda raja. Lalu raja menjadi murka dan panggil tukang jaga ni. Dia kata, kenapa kuda jadi macam ni? Lalu, pembantu kepada raja bagi tahu, dia kata, tuanku, kuda ni masa dia kecil membesar dulu, selalu diberikan susu kerbau. Bila dia minum susu kerbau, sampai ke ujung tu ada berkubang tu, dia lompat. Perangai kerbau tu ada ke dia. Ini. Jangan manusia, dia jangankan manusia, binatang pun ada impak yang ada kesan minuman susu ni. Kita lihat, dia oleh kerana orang-orang Eropah, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada di Eropah ni, mereka nak jaga badan, mereka nak slim. Mereka tu nak cantik, nak smart, nak pergi pejabat, pretty girl, macam-macam lah. Takut gemuk lah, pinggang kembang kan nampak, badan tu tak ketat, tak cantik. Maka mereka hanya jadi part-time mother. Bukan part-time lover ya, part-time mother. Ibu dalam waktu tertentu aja. Bila waktu kerja, serah ke pembantu rumah, siapkan susu tin. Sehinggalah anak dibesar, akhirnya duduk jalan sampai tak balik rumah menyepak tin di jalan raya. Kerana daripada kecil duduk minum susu tin, sampai ketua main tin di jalan raya. Ini kesan yang terjadi ini.
Sebab itu Islam dia suruh bagi susu ibu. Bila kena susu ibu ni lain. Impak ya, kesannya tu lain. Panjang kalau saya nak hurai yang tu. Ya, baik. Rasulullah tu adalah kawan-kawan ataupun sama-sama sepersusuan dengan dia. Dengan Halimatun Sa'diyah. Bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib juga. Menyusu dalam keluarga Bani Sa'ad bin Bakar. Dia pernah menyusu dengan ibu Rasulullah sallallahu ibu susu Rasulullah pada suatu hari, iaitulah Halimah. Jadi Hamzah pun biasa menyusu oleh Halimah. Rasulullah pun menyusu dengan Halimah. Jadi satu ibu susu dia. Justru Hamzah adalah saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua ibu susuan, yaitu Suwaibah dan Halimatun Sa'diyah. Dia di mana Suwaibah pun dia, Halimah pun dia menyusu, sama dua-dua tu. Semasa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimah melihat keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang menimbulkan kekagumannya. Beliau menceritakan secara terperinci tentang keberkatan yang dialaminya semasa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Berkata Ibnu Ishaq. Ini di antara reference ya, Ibnu Ishaq ini. Kalau ulama-ulama pengkaji sirah, memang Ibnu Ishaq ini di antara referennya. Kata Ibnu Ishaq, Halimah menceritakan bahawa dia bersama suaminya keluar dari kampung halamannya, membawa bersama bayi yang sedang disusuinya. Bersama mereka dalam rombongan itu ialah beberapa orang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Wanita-wanita itu keluar dengan tujuan untuk mencari bayi-bayi hendak disusui. Kata Halimah, pada masa itu adalah musim kemarau dan kami tidak mempunyai bekalan sedikit pun. Lalu aku keluar menunggang kaldaiku. Ya, menurut cerita kaldai dia bernama Qamra. Qamra itu nama kaldai yang ditunggangi oleh Halimah. Kami membawa bersama kami seekor unta yang telah tua. Demi Allah, unta itu tidak mempunyai setitik susu pun. Pada waktu malam, kami tidak dapat tidur lelap disebabkan bayi kami yang menangis kerana kelaparan. Sedangkan susu pada saya tidak mencukupi untuk keperluannya. Unta kami pula tidak mempunyai susu untuk dijadikan makanannya. Ya, jadi ini gambaran awal ketika mana Halimatun Sa'diyah keluar daripada perkampungan dia Bani Sa'ad bin Bakar. Dia ada tim, ada geng dia. Dia ada ibu susu and co. Dia ada grup. So that bila dia keluar dari kampung dia keluar ramai. Dengan beberapa puluh orang. Ibu-ibu susuan yang lain. Kerja dia orang ambil upah menyusukan anak. Satu grup ramai. Tapi betulan masa tu kata dia kami keluar tu musim kemarau. Rumput ni hitam, kering kerana panas. Sayurnya pula takdir ke Allah Ta'ala. Air susu pun dah tak berapa ada ke sayur ni. Masa tu pula ada 2-3 orang anak susuan dengan saya. Kami bawa sekali. Unta yang saya tunggang pula unta yang tua. Tua sangat. Tua je yang ada. Unta tu pun
dalam keadaan dhaif dan sangat lemah. Sehingga unta tu pun boleh harap-harap kira jasad je lah lebih kurang. Susu dia pun tak ada, unta ni. Anak yang saya bawa pula, sambil dalam perjalanan ke Mekah ni, dengan teriak tangisnya, dengan mengempah kaki, lapar. Saya suaplah, bagi juga cuba minumkan susu badan, tapi tak banyak mana saya pun. Nak peras susu unta tak ada. Artinya sumber makanan bagi budak terputus. Malam bila berhenti, kata Halimah, tidur kat mana-mana ni. Jadi kami suami isteri tak boleh nak tidur. Kerana anak susuan yang kami bawa tu menangis kerana lapar. Ini gambaran dia yang dia berikan pada masa itu. Namun kami tetap berharap agar mendapat bantuan dan penyelesaian masalah yang kami hadapi. Lantaran itu saya pun keluar menunggang keldai. Saya terus menunggang tanpa henti sehingga menyusahkan rombongan saya disebabkan tidak berdaya. Apabila kami sampai ke Mekah, kami pun mencari kalau ada bayi yang hendak diupah menyusu. Setiap wanita di kalangan kami ditawarkan untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka enggan menerimanya. Apabila diberitahu bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim. Dia jadinya, kata Halimah, dalam riwayat ni oleh Ibnu Ishaq, menyatakan dia keluar tu naik bagal, naik kaldai. Bagal tua. Sehingga bila berjalan sekali dengan rombongan saya, mereka yang lain naik unta. Ini satu riwayat, dia naik bagal. Jadi macam ungut-ungut, rasa tak syok lah grup yang lain ni. Sebab lambat. Kan dia orang kalau naik unta tu mendongkak atau laju lah. Tiba-tiba bagal pula dia naik. Dia nak laju kan tinggal. Dia nak ikut dia, kita lambat duk macam tu. Aku tahu, kata Khadijah, katanya Halimah, nampak tak selesa yang lain. Tapi nak buat macam mana? Tapi banyak riwayat saya jumpa, dia menaiki unta. Tapi unta tu adalah perlahan jalan. Sehingga unta lain terpaksa ikutlah kawan-kawan itu. Buat macam mana satu grup. Dia jadi sampai Mekah. Bila sampai Mekah, dia beritahulah, kata rumah tu ada. Yakni rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ ada budak baru lahir. Jadi yang lain-lain ni, dia orang unta dia laju. Lepas seorang-seorang pergi, lepas seorang pergi. Masuk-masuk rumah Nabi keluar. Masuk rumah Nabi keluar. Sebab diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim. Jadi kalau anak yatim tu kira miskin lah, mak ayah tak ada. Yang jaga tok dia. Dia orang nak menyusukan anak ni ambil upah. Jadi kalau dah anak yatim disusukan, dia orang pun duk fikir juga berapa benar lah upah tu. Lepas tu pula kalau ambil anak susuan ni, takat 2 tahun. Lepas 2 tahun kena pulang dah. Dia pun dah habis tempoh menyusu pula. Jadi nak menunggu anak lain dah menunggu 9 bulan pula baru nak mengandung apa semua. Jadi berdasarkan jarak waktu begitu begini dengan gerakan-gerakan untuk hidup ni, main kena nak menyusu anak yatim datang pula jauh. Tak berbaloi. Jadi seorang masuk, tak apa, terima kasih. Pergi cari anak-anak orang lain. Termasuk menurut riwayat peringkat awalnya Halimah. Itu dia sebut, ini disebabkan kami mengharapkan agar mendapat sesuatu kebaikan daripada bayi itu. Lalu kami berkata, anak yatim, apalah yang dapat dibuat oleh datuk dan ibunya. Itulah sebabnya kami tidak suka menerima anak yatim. Akhirnya semua wanita yang datang bersama saya mendapat bayi dari orang lain. Jadinya, saya pun pergi, anak yatim minta maaf lah, macam tu lah. Minta maaf, jangan kecil hati, saya tak ada ambil. Dia pun pergi round lah, cari rumah ke rumah. Sampailah petang, kira nak balik dah ke kampung Bani Sa'ad ni.
Berkumpul dulu pasal dia orang by group nak gerak balik pun. Tengok-tengok kata Halimah, semua kawan-kawan yang lain tu dah ada anak-anak susuan. Saya seorang je tak ada, kata Halimah. Jadi, jelah bahasanya, tak berbaloi juga. Dia datang jauh balik kosong ni. Nah ini, saya tengok semua dah ada dah. Setelah kami berkumpul untuk berlepas pulang, saya pun berkata kepada suami saya, demi Allah, saya tidak suka pulang bersama teman-temanku tanpa mengambil seorang bayi. Demi Allah, saya akan pergi kepada si yatim itu mengambilnya. Ini. Allah Ta'ala tu kalau nak bagi, dia ada je lorong tu kan. Jadi Halimah bila dah tu, okey kita kumpul semua, siap. Ikat barang elok-elok, bayi anak-anak letak betul-betul. Tali unta cek tengok kita nak bergerak dah ni. Saya tengok terlepas satu unta ke satu unta, seorang ke seorang. Semua ada anak dah yang dapat sebagai upah untuk dia orang susu. Yang saya tak ada. Saya cakap ke laki saya, kata dia. Dia kata, abang, naya macam ni. Ke naya ni. Datang jauh balik kosong ni saya tak apa suka lah macam ni bang. Malu pula saya. Orang lain ada, kita tak ada. Jadi saya cadang beginilah bang. Ya rather than lah. Makna daripada tak ada, baik ada. Kita ambil lah anak yatim tadi bang. Tak apalah sikit pun sikit ada gak upah. Daripada tak ada langsung. Tu je punca tu. Dia pun patah balik pergi. Ambil Nabi SAW. Tapi masa tu tak tahulah kata Nabi ke Rasul, tak tahu. Ini Rasulullah baru lahir. Siapa yang tahu? Suamiku berkata, tak ada salahnya kamu buat begitu. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan untuk kita keberkatan pada bayi itu. Orang lelaki macam tu je, simple. Sabtu you tu pulang. Nak menyusu menetek budak bukan saya, kamu macam itulah. Jadi mudah-mudahan kau ada berkat mana tahu. Kata suami dia, pergilah. Dia pergi, kamu pergi ambil. Lalu dia pergi, saya pergi mengambilnya. Tidak ada yang mendorong saya untuk mengambilnya, melainkan kerana tidak mendapat bayi yang lain. Saya pergi ambil tu bukan pasal kata tahu ni bakal Nabi, bakal Rasul. Memang tak tahu. Ataupun memang nak merayulah. Tolonglah bayarlah mahal sikit, saya sanggup. Tak. Tapi saya ambil tu pasal daripada balik tak ada apa begitu. Orang lain ada anak susu, saya tak ada. Tu je. Saya pergi ambil. Macam terpaksa lah. Malu balik kosong ni ambil juga. Lalu saya pun pergi. Setelah mengambilnya, saya pun kembali kepada kenderaan saya. Setelah saya letakkannya di dalam bilik, saya pun menghulurkan susuan kepadanya agar diminum sebanyak mana yang dia mahu. Lalu diminumnya sehingga puas dan saudaranya juga minum sehingga puas. Kemudian kedua-dua bayi itu pun tidur. Sebelum itu kami tidak pernah dapat tidur bersama-samanya. Ya baik. Lalu suami saya pun bangun pergi kepada unta tua kami. Tiba-tiba didapati ia mempunyai susu. Lalu diperahnya susu unta itu sekadar untuk minumannya. Dan saya juga turut minum bersamanya. Sehingga kami betul-betul rasa puas dan kenyang. Pada malam itu kami dapat tidur lena. Dia bahawasanya ambil lah. Bila ambil gambar hari dah petang dah nak gelap, ambil keputusan tidurlah satu malam dulu. Esok pagi kita balik macam tu. Setujulah semua. Saya pun ambil, terus saya susukan. Dia dalam kitab-kitab lain menceritakan. Sebaik saja Halimatun Sa'adiyah mendakap je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba buah susu dia tiba-tiba membengkak, tupup jadi ketat padat penuh dengan air susu.
Ini yang berlaku. Dan unta betina yang tua tadi, yang dia tunggang itu, tiba-tiba tengok, masa tu on the spot, menggelembung buah susu dia, sehingga bengkak penuh berlemak dengan susu. Ulama menyatakan ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda awal. Lepas tu pula bila saya dakap dia bawa je anak tu sekali, senyap dua-dua anak yang lapar tadi tu. Padahal sepanjang hari, sepanjang perjalanan jerit pekik lapar dia, Tuhan je lah yang tahu. Saya buat masuk je, saya letak je Rasulullah Muhammad ni, senyap dua-dua tu. Terasa sakinah. Ya, yakni ketenangan pada hati dua orang yang lapar, anak-anak tadi. Saya pun susukan Muhammad ni, Rasulullah ni. Susu tu dalam keadaan dia minum sampai kenyang. Kemudian menurut ada riwayat menceritakan, satu hari kata Halimah, saya susukan dia. Dia pun isap 2-3 kali, dia kalih kepala dah. Kan budak kalau dah tak nak, mak dia letakkan buah dada pun dia tak mau dah. Dia alih kepala. Halimah jadi confused. Mak kata, kenapa pula hari ni macam ni? Lama dia fikir, rupa-rupanya baru Halimah teringat. Dua anak tadi tu dia tak susukan lagi. Nabi SAW tak nak hisap minum sampai habis. Dia tinggalkan baki yang lain untuk dua orang tadi. Cuba tengok. Daripada masih bayi lagi, tanda-tanda keadilan Rasulullah itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh mengagumkan manusia kalau mau mengkaji akan sirah ini. Baru Halimah tahu, ya Allah Muhammad. Dia tak nak rupa nak bagi yang dua tu. Dia tengah mengelak tu, dua tu, duk nangis lapar dah. Baru Halimah macam, ya Allah, macam tu. Itu Rasulullah tu. Kita kalau makan pakai habis, tinggal pinggan dulang lah, tak tengok orang belakang dah. Rasulullah dia ajar begitu, kongsi. Apabila pagi, suamiku berkata kepadaku, pada malam itu, demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil seorang manusia yang diberkati. Laki dia nampak dah. Lain ni budak ni gitu. Penuh keberkatan ni. Tidur kita pun jadi lena. Tidur anak yang 2 orang tadi pun lena. Makan jadi kenyang. Unta tua pun bengkak penuh susu. Ini pelik tanda awal. Saya menjawab, demi Allah, saya pun mengharapkan demikian. Kemudian, kami keluar dan saya menunggang kaldai saya itu. Dan saya bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saya. Ini riwayat Ibnu Ishaq. Demi Allah, kaldai itu bergerak dengan pantas sekali. Sehingga tidak mampu dikejar oleh kaldai mereka yang lain. Sehingga kan para temanku berkata, hai putri Abu Du'aib, Jahannam kamu, perlahanlah sedikit. Bukankah kaldai itu yang kamu tunggang semasa keluar bersama kamu? Saya berkata dan saya menjawab, bahkan demi Allah, kaldai inilah dulu yang saya tunggangi. Lalu wanita itu berkata, demi Allah, pada kaldai itu ada sesuatu urusan. Jadi balik. Kalau kata riwayat naik kaldai, semua naik kaldai, ramai-ramai. Masing-masinglah seekor seorang naik. Jadinya masa datang tu, kira-kira Halimatun Sa'diyah ni dia paling last lah. Kaldai itu lambat dah. Kaldai je ni lambat, kaldai tua pula. Kaldai ni kalau tak tua pun, kalau pun kata dia sehat, dia jangan sampai kena ke angin, dia tak nak jalan, masalah. Kita dah duduk dah. Kita pukul. Dia pun jalan ketak-ketuk, 7-8 langkah berhenti. Lepas tu dia buat heran, pelik, tengok ke atas. Tengok keliling, tengok kita. Tu dia nak buat perangai, dia tak nak jalan tu.
Kita libah pukul, dia pusing tengok. Hai, kuat pukul nampak. Datang malas dia nak jalan masalah. Sementara lah kalau dah tua. Kira-kira jalan paksa-paksa, memang corot duduk belakang. Masanya pergi. Hari masa balik tu, geraklah. Tiba-tiba kaldai yang saya naik, selaju-lajunya berjalan. Sampai kawan-kawan yang lain tu, menyatakan, "Oi Halimah, pelanlah sikit. Apa yang laju sangat, nak ke mana? Macam tu lah. Kau kok jatuh pula budak atas tu ke bawah kan? Apa yang laju sangat ni?" Saya baca dalam kitab yang lain, sirah lain. Halimah kata, sedangkan aku merasakan kaldai yang kutunggangi itu, dia berjalan tu macam biasa aja. Tapi orang lain melihat dia laju. Padahal aku tak ada apa, berilek aja. Itu dia panggil haibah. Rasulullah ni dia ada banyak haibah dia. Dia nanti dalam peristiwa-peristiwa perang, saya boleh kupaskan haibah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sehinggalah sahabat-sahabat dia tanya. Kalau kita lah, kau biar betul lah Halimah? Macam tu. Kemarin datang kau naik kaldai yang ni ke? Halimah kata yang ni lah. Hai? Lain macam laju nampak macam tu. Kan kau tukar kaldai lain? Tak, kata dia. Yang ni lah saya naik masa datang kemarin. Ini. Nampak dia tu speed pergi laju. Itu kata haibah. Berapa ramai musuh ya, yang kepung nak bunuh Nabi dah siap pegang pisau dah. Genggam-genggam dia, tertengok muka Nabi menggeletar, jatuh pisau. Banyak itu peristiwa dia ada. Kemudian kami pun sampai ke rumah kami di perkampungan Bani Sa'ad. Sampailah ke kampung dia. Jauh. Dia daripada Mekah ni, perjalanan beberapa hari. Setakat yang aku tahu, kampung kami adalah tempat yang paling teruk ditimpa kemarau. Dah Mekah, tuan-tuan faham aja sahabat pun. Sahabiah juga. Mekah ni kalau tidak mungkin musim kemarau. Mekah. Ya panasnya segala apa. Tu pun pada dah. Cukup dah. Apa lagi Mekah musim panas lagi lah. Kan? Kita yang pernah pergi haji umrah. Ketika musim panas tu begitulah. Tatkala kami pulang. Membawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kambing-kambingku pulang dari Meragut dalam keadaan kenyang dan mempunyai susu. Lalu kami perah dan minum susu kambing itu. Sedangkan orang lain tidak mendapat barang setitik susu pun pada lambung susu kambing mereka. Sehingga kan kaum kami yang melihat hal tersebut berkata kepada para pengembalanya, "Jahanam kamu, mengapa kamu tidak bawa kambing-kambing itu di tempat yang dibawa oleh pengembala putri Abu Du'aim?" Ya. Jadinya begini, balik sampai rumah tidur. Pagi besok kata Halimah, buka pintu tengok, rumput di halaman ni hijau sehijau-hijaunya. Kambing-kambing peliharaan kami yang kami tinggal kemarin, dengan kuru kering apa semua, gemuk, gedebab, berlemak, bersusu. Gelembung-gelembung susu dia besar-besar. Terkejut saya, kata Halimah. Ini tanda keberkatan Nabi ada dalam rumah tu. Sebab itulah Madinatul Munawwarah itu berkat. Kerana jasad Rasulullah itu dikandung oleh bumi Madinah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya tanah Madinah, debu dan batu-batunya diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api neraka. Kenapa? Kerana Nabi ada situ. Ni. Jadi dia dalam rumah Halimah tu. Rumput bertukar malam tu juga jadi hijau. Kambing gemuk. Kami pun perah-perah minum susu. Sedangkan kambing orang lain tapak rumput tempat orang lain tak ada. Sehingga kerana ini memang ada dalam juga kitab Fiqhus Sirah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti memang menyebut di mana tuan-tuan punya kambing yang lain tu marah kepada orang upahan dia lah, pengembala tu. Dia kata, "Entah ni, cuba tengok tu kambing Halimah. Gemuk, gedebab, berlemak, bersusu semua.
Bawa kambing ni pergi campur. Bergaul-gaul dengan kambing ni. Biar ikut beriring. Jadi dia makan kat mana, minum air kat mana. Semoga juga kambing kita jadi gemuk. Apa tak erti buat kerja marah-marah. Bawa lah dek pengembala ni, beberapa ramai ni. Lepaskan kambing tu bercampur sekali. Balik petang duk kurus macam tu juga. Mereka tidak tahu. Ianya bersumber daripada kelebihan barakah dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam rumah Halimatun Sa'adiyah. Sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah sekalian, sirah ini adalah kitab yang menarik. Dia nanti insya-Allah kita jumpa lagi dalam minggu yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan semua. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.